Okey, salam sejahtera kepada anda semua. Jadi kita kembali di dalam video seterusnya, iaitu buat duit konsisten setiap bulan dengan aset internet. Okey, jadi di dalam bahagian 3 ni kita akan sambung lagi dua lagi topik utama, iaitu dua lagi cara bagaimana anda boleh sedut duit di internet tanpa memerlukan kos. Okey, jadi teknik kelima yang akan kita bincangkan hari ini adalah teknik pelancaran produk tanpa kos. Yang mana ini adalah satu lagi cabang aset internet yang boleh anda lakukan tanpa anda perlu menggunakan kos. Jadi ini adalah satu teknik kegemaran saya sendiri di dalam bisnes online ini, iaitu di mana dalam aset kali ini kita akan menghasilkan produk berkualiti yang kita sendiri, kemudian kita lancarkan dan kita jualkan di internet untuk dapatkan income. Jadi produk yang boleh anda hasilkan boleh berupa dalam bentuk e-book, audio, perisian, video ataupun gabungan daripada mana-mana format tersebut. Anda boleh gabungkan antara e-book dengan video, ataupun anda boleh gabungkan antara audio dengan video dan sebagainya. So, apa yang menariknya adalah anda boleh hasilkan produk anda sendiri daripada A sampai Z tanpa perlu keluar modal pun sebenarnya. Yang ni ramai orang tak tahu sebenarnya. Ramai orang ingat kalau kita nak buat produk launch tu kita kena keluarkan kos. Tapi sebenarnya tidak. Kita boleh mula daripada A sampai lah Z tanpa perlu keluar kos pun. Kenapa saya kata macam tu? Sebab sebenarnya ada banyak tools percuma yang ada di internet yang kita tak tahu sebenarnya tu. Dan insyaAllah dalam slot kali ini saya akan cuba dedahkan sedikit demi sedikit bagaimana apakah tools-tools yang boleh anda gunakan secara percuma di internet. So, antara tools yang percuma yang boleh anda gunakan untuk kita proses pembikinan dan juga pemasaran produk ni, pertama anda boleh gunakan autoresponder percuma, iaitu di listwire.com. Okay. So, ini adalah satu jenis autoresponder yang setakat ni memang servisnya memang free. So, anda boleh langgan dan boleh gunakan secara free. Cuma yang tak bestnya autoresponder ni dia ada iklan sikit. Biasalah kan, benda free. Okay, yang kedua, anda boleh buat mini site design ataupun web design, ataupun anda buat blog, anda boleh gunakan Blogger ataupun WordPress. Okay, so kalau nak blogger, anda boleh type blogger.com, atau kalau di WordPress, anda boleh type wordpress.com. Okay, so kalau anda nak buat mini site ke, nak buat blog ke, nak buat squeeze page ke, anda boleh gunakan dua platform ni. Selain daripada itu, anda juga boleh gunakan weebly.com. So weebly.com juga adalah di antara satu daripada provider di internet yang membolehkan anda untuk kita design website. Okay, untuk pemasaran pula anda boleh gunakan youtube.com sebagai satu daripada alat pemasaran video. Okay, dan kalau anda nak pemasaran secara facebook.com pun boleh juga. Anda boleh pasarkan di Facebook. Yang mana nak buka akaun Facebook free je. And then kalau kita nak rekod suara ataupun kita nak rekod kita nak buat screen capture, anda boleh gunakan audacity.com kalau nak rekodkan suara, atau kalau anda nak rakam screen capture, contoh katalah anda nak buat satu manual tentang bagaimana caranya untuk menggunakan Microsoft Word, bagaimana caranya untuk menggunakan Microsoft PowerPoint. Jadi anda boleh tunjukkan anda punya customer bagaimana caranya dengan menggunakan screen capture. So, untuk ni anda boleh gunakan satu perisian di internet namanya ialah Screenomatic. Okey. Kenapa saya amat gemar kepada model bisnes internet yang berbentuk product launch ni? Okey, salah satu sebab yang paling saya suka adalah ni tadi. Anda boleh dapat instant cash yang lumayan dengan pantas. Okey. Bila kita buat benda tu dengan betul dan kita pasarkannya dengan betul. Maknanya kalau kita buat betul-betul dan kita marketing dengan cara yang betul, memang kita boleh dapat instant cash yang lumayan. Dan ini berdasarkan pada pengalaman saya sendiri, yang mana sehingga ke tahun ni lah, tahun 2014 ni, saya dah berjaya menghasilkan at least adalah juga 5-6 biji produk digital saya bermula pada tahun 2012. Dan Alhamdulillah semua produk yang saya lancarkan diterima dengan baik dan dapat menghasilkan jualan yang baik. Contohnya macam pada tahun 2012 saya pernah melancarkan satu package, iaitu dinamakan package pelabuhanemas.com video. Dan masa saya lancar tu saya dapat jualan hampir mencecah 21,000 dalam masa 2 minggu. Okay. And then tahun 2013 saya buat lagi satu. So saya upgrade package yang lama tu jadi package rahsia gaji. Dan Alhamdulillah yang ni saya dapat lebih kurang 35,000 lebih dalam masa 1 bulan lebih gitulah, sebulan setengah itu lebih kurang. 35,000. Banyak juga tu. And then tahun 2014 saya lancarkan satu lagi produk saya, iaitu Pelabuhan Emas V3. Dan Alhamdulillah yang ni pun berjaya mencecah jualan dalam 18,000 dalam masa hampir 2 bulan lah. 1 bulan lebih lah. Lebih kurang macam tu lah. Nampak Maknanya kita buat ni memang insyaAllah kalau anda buat dengan betul, memang boleh dapat
memang ribu-ribu lah, 4 angka 5 angka senang-senang je boleh dapat dalam masa yang pantas. Okay, selain daripada itu, ada satu lagi perkara yang menarik yang boleh anda buat daripada model bisnes pelancaran produk ni, yang mana yang paling menariknya adalah anda boleh beroleh aset yang boleh anda jual selama mana anda mahukan, dan anda boleh beroleh income selagi produk digital anda itu masih lagi dijual. Ni yang best ni. Maknanya kita buat sekali produk ni, tapi kita boleh jual bila-bila. Anda nak stop kejap ke, nak upgrade ke, nak repackage balik ke, nak jual balik ke, so, macam-macam kita boleh buat dengan produk kita. Sebab benda tu adalah kita punya aset. Okay? Dan sehingga sekarang pun saya masih lagi beroleh income, tahu-tahu masuk je daripada beberapa produk digital yang masih saya jual di pasaran tempatan dan juga di pasaran antarabangsa. So, saya bukan sahaja involved dalam pasaran tempatan, tapi saya juga ada buat produk untuk pasaran antarabangsa. Tapi tak banyak lah produk di antarabangsa, bukan dalam baru 2 produk saya jual. Tapi alhamdulillah, salah satu daripada produk tu memang sentiasa memberikan saya income yang konsisten. Kadang-kadang tahu-tahu masuk je. Okay. Satu lagi daripada model internet asset yang boleh anda lakukan adalah pembangunan perisian aplikasi ataupun apps. Okay, ini pun antara satu lagi model asset internet yang tak kurang hebat yang boleh anda fikirkan untuk anda cebur. Dan di mana melalui model ini anda akan menghasilkan satu bentuk perisian yang mana kita biasa gunakan perisian untuk kemudahan bisnes, untuk B2B, business to business, ataupun untuk berdasarkan kepada permintaan pasaran ataupun orang ramai. Okay, contohnya lah seperti katalah anda develop satu sistem authorized software anda sendiri, ataupun anda buat satu software yang memudahkan orang untuk buat website ke, contoh macam mini site mudah kan. Ada orang dia buat mini site mudah, so dia jual sistem tu. Atau anda boleh design mobile apps program, ataupun anda boleh buat WordPress themes ataupun plugins. Okay, sebab sebenarnya WordPress ni antara satu niche yang sangat popular, yang sangat hot WordPress ni. So kalau anda pandai buat WordPress themes ke plugins, anda boleh jual benda ni, senang-senang boleh dapat duit. Okay, ataupun yang paling senang, sekarang ni ramai orang yang tengah buat kan, ialah okay, selain itu anda juga boleh develop mobile games. Okay. So kalau ada minat main game, kalau ada minat main game, apa salahnya abang cuba try untuk ambil bidang develop mobile games. Okay. Dan banyak lagi sebenarnya boleh anda lakukan. So sebenarnya dalam bidang untuk mula dalam sebenarnya untuk kita mula dalam bidang pembangunan perisian apps ni, kita tak perlu menjadi pakar pun sebenarnya. Kita tak perlu tahu ataupun mahir programming dan sebagainya. Sebab kebanyakan usahawan-usahawan yang buat kebanyakan usahawan-usahawan yang involved di dalam pembangunan perisian ni, kebanyakan mereka diorang ni lebih kepada outsourcing. Diorang ni banyak outsource kepada pakar-pakar di luar. Saya pernah jumpa rakan saya tu, dia ni usahawan apps. So dia nak buat satu apps, dia punya modal dalam USD $10 je modal dia. Lepas tu dia jual balik hampir USD 50. Nampak tak? So senang je sebenarnya. Kalau dia tahu cara ni, senang je ni. Jadi untuk model business internet ni saya belum ada pengalaman lagi dalam membinanya. Okay, memang saya buat masa ni saya belum lagi involved secara serius dalam bidang apps ni. Namun saya optimis untuk mencuba membangunkan satu aplikasi saya sendiri suatu hari nanti untuk kegunaan orang ramai. Tapi walaupun saya belum menceburi lagi bidang ni, tapi saya memang ada niat lah. Saya memang ada niat, saya nak cuba buat satu aplikasi saya sendiri yang mana saya akan buat ni dan saya akan bagi untuk kegunaan orang ramai. Okay, tapi kalau anda betul-betul berminat, anda boleh upah programmer ataupun pakar di website seperti fiverr.com. So kat sana anda type je, saya nak cari programmer yang pandai buat ni. So nanti biasanya akan ada orang respon. Tapi kalau anda betul-betul berminat, saya boleh tunjukkan siapa orang yang boleh anda berjumpa. Anda boleh jumpa seorang marketer di Malaysia iaitu Patrick Chan, yang mana beliau ni adalah salah seorang usahawan yang telah memang pakar lah dalam membina software dan apps ni. Dia ni tak pandai buat apps, tapi dia banyak upah orang. So kalau anda belajar dari ni, anda akan tahulah siapa program yang boleh anda pakar, yang boleh anda upah. So kalau anda berminat nak tahu dan belajar, bolehlah klik pada link saya, iaitu di www.operationquickmoney.com/kn. Kawan rakan saya iaitu Patrick Chan ni, dia ada mengadakan workshop untuk memulakan bisnes dan bidang mobile apps kepada yang berminat. Kenapa ramai orang suka buat apps ni, software ni, sebab apa? Kebiasaannya model bisnes ni ialah the best thing is that
anda tak perlu nak sibuk-sibuk tarik trafik untuk nak hebahkan apps anda. Bila anda perlu hanya buat apps, kemudian bila apps sudah siap, anda hanya perlu daftarkan apps anda di dalam Google Play ataupun Android apps, dan biasanya pihak Google ataupun Android apps ni dia akan bayar anda selagi apps anda tu masih di sana dan ada orang yang download apps anda. So tu menariknya. So just buat app, lepas tu parking kat sana. So tak payah sibuk-sibuk nak cari trafik. Okey, model bisnes yang ke-6 iaitu saya kira mungkin terakhir, iaitu freelancing jobs. Okey, so freelancing job ni adalah satu model bisnes internet yang mana anda menawarkan servis-servis yang diperlukan oleh orang di dunia online, seperti servis menjadi fanpage manager untuk fanpage pelanggan, atau anda juga boleh buat servis hosting, web design, ataupun anda boleh buat servis pemasaran internet seperti menyiapkan SEO pelanggan, servis pemasaran Facebook dan sebagainya. Ataupun anda juga boleh buat servis penulisan artikel ataupun servis untuk membuat graphic design untuk website. So itu di antara jenis-jenis freelancing job yang boleh anda lakukan. Sebenarnya banyak lagi yang boleh anda lakukan. Okey, sebenarnya saya tidak mengkategorikan model freelancing job ni di dalam aset internet awal-awalnya. Sebab apa? Sebab untuk model bisnes yang macam ni, anda perlu buat kerja ataupun anda perlu melakukan servis untuk dapat duit. So kalau anda tak dapat buat kerja, bermakna tak ada duit lah. So itu bukan model yang kita nak. Kalau bila kita nak bina satu model yang mana kita buat sekali benda ni, tapi kita boleh dapat income ni berkali-kali, kita nak jenis yang macam tu. Tapi ada caranya anda boleh membina income yang konsisten dari kerja-kerja freelancing ni. Memang ada caranya. Caranya adalah anda tawarkan servis ataupun produk yang boleh menjadi income yang berulang-ulang dengan sekali pembelian, dan anda gabungkan dia dengan servis freelancing. So itu caranya anda menjadikan freelancing ni satu aset. Contohnya lah, anda boleh tawarkan package servis SEO hosting dengan servis reka bentuk website. Maknanya anda punya freelancing job adalah servis mereka bentuk website. Tetapi dalam package anda tu, anda boleh offer sekali untuk buat, anda boleh offer customer anda untuk ambil SEO hosting dengan anda. Jadi secara tak langsung, bila ramai customer yang ambil package anda ni, anda akan beroleh income yang pasif daripada SEO hosting anda, kerana klien akan membayar kepada anda setiap bulan SEO hosting sambil-sambil anda meneruskan kerja-kerja mereka bentuk website. Dan contoh kedua ialah anda boleh juga jadi affiliate kepada syarikat autoresponder seperti Aweber ataupun GetResponse. Kemudian anda tawarkan servis pemasaran Facebook online ke, ataupun anda boleh tawarkan pemasaran online kepada offline bisnes di luar sana. Bermakna anda packagekan sistem list building dengan Aweber dengan servis pemasaran Facebook. So walaupun anda bekerja untuk menguruskan pemasaran klien anda, ataupun anda melakukan reka bentuk design untuk klien anda, namun anda dah boleh dapat passive income berterusan setiap bulan selagi klien anda menggunakan Aweber ataupun menggunakan hosting daripada anda. So itu cara yang anda dapat membina aset daripada kerja-kerja freelancing. Okay, so sehingga ketakat ni saya dah huraikan lebih kurang 6 jenis model internet business yang boleh anda jadikan sebagai aset internet. Jadi saya nak tanya anda lah, benarkah anda ingin memulakan membina internet aset anda sekarang? Jika ya, anda harus membuat satu pilihan model yang manakah yang anda ingin mulakan dahulu. Anda kena pilih. Daripada 6 tu, anda kena pilih satu dulu. Pilih satu model aset internet yang betul-betul anda serius nak buat dulu. Jangan buat terlalu banyak model aset internet dalam satu masa. So, buat satu dahulu sampai jadi, sehingga anda boleh sudut duit dengan konsisten, barulah anda boleh beralih ke model yang lain. Sebagai contoh, kalau katalah anda nak buat produk launch, anda buat produk launch sampai orang kata apa, sampai skill tu betul-betul mantap lah dalam diri anda, baru anda boleh beroleh ke model aset lain. Okay. Jadi itu tugas anda sekarang. Step pertama, anda perlu pilih di antara satu saja model aset internet yang anda ingin lakukan. Kalau anda lupa macam mana caranya, anda boleh lihat balik semula kembali kepada semua video-video saya yang lepas, dan anda boleh study balik ke 6 jenis model internet aset tu, dan anda pilih. Pastikan anda pilih aset internet yang betul-betul anda nak buat berdasarkan pada minat anda. So kalau boleh biar stick to the point lah. Maknanya kalau pilih satu, pilih betul-betul buat sampai jadi. Okay? Jadi insyaAllah dalam video akan datang saya akan terangkan lebih detail lagi